bernafas. Pernafasan. Kita belajar organ untuk bernafas. So, kita ada banyak organ tadi yang kita gunakan untuk bernafas. Banyak ke? Kita ada 3 organ yang kita kena ingat yang terlibat dalam proses pernafasan kita, iaitu hidung, trakea dan juga paru. Sekarang kita akan belajar tentang proses dia pula. Okay. Apa proses? Macam ni kita nak buat. Okay, apakah apa yang kita nak buat? Okey, yang dekat ruangan chat tu tolong jangan gunakan untuk buat benda-benda yang lain Proses pengambilan udara ke dalam daripada badan. So, tarik nafas maksudnya kejap azan. Sekejap 2 minit azan. Okey, dah habis. Okey. Pernafasan tu dia melibatkan 2 perkara je. Satu, bawa masuk oksigen. Okey. Bawa masuk oksigen. Dan yang kedua, bila kita hembus nafas, keluarkan karbon dioksida dan juga apa? Wap air. Okey. Itu perkara asas yang kita kena faham tentang apa itu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey. Cuma ada beberapa soalan dia suruh awak labelkan lah. Selalunya soalan dekat bahagian B nanti. Bahagian B dalam ujian akhir sesi akademik. Dia bagi darjah mungkin macam ni. Okay. Menarik nafas, apakah udara yang dibawa masuk? Okay, dekat situ janganlah tulis oksigen. Tapi betul je lah. Okay. Awak tulis ni, udara yang disedut. Okay. Udara yang disedut dan kalau hembus nafas, udara hembusan. Okay. Alia punya still azan. Kat sini dah habis dah saya kat rumah saya. Okay. Udara yang disedut dan udara hembusan. Udara yang disedut ni lah yang ada oksigen, karbon dioksida. Sebenarnya ada je. Oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, gas nadir apa semua ada. Okay. Kalau udara hembusan ni dia ada karbon dioksida, dia ada wap air. Itu dekat udara hembusan. Itu adalah proses pernafasan. 2 perkara sahaja. Cuma nanti awak kena tahulah ni pergerakan. Ni bawah ni kita panggil diafragma. Susah kan? Kita tengok kat sini. Okay. Ni diafragma. Diafragma ni adalah otot dekat bahagian bawah ni yang mengawal mengawal kita punya pergerakan ni untuk pembesaran dan pembesaran dan pengucupan paru-paru kita. Okey, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma. Okey, membantu mengawal tekanan di dalam udara. Udara masuk ke dalam badan kita melalui hidung atau mulut. Ni tadi kawan awak cakap. Ada yang cakap boleh pakai mulut kan? Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas. Okey, cuba kita tarik nafas. Semua tarik nafas.
Apa jadi kat dada? Hembus nafas. Tak boleh bercakap. Okey, bila kita tarik nafas, kita punya dada dia akan jadi Naik. dia akan naik kan? Dia naik, lepas tu dia kembang. Dia kembang kan? Bila dia kembang, paru-paru kita ni akan jadi besar. Okey? Akan jadi besar. Kenapa paru-paru ni perlu jadi besar? Sebab supaya dia ada nak isi oksigen. Sebab dia nak isi banyak udara. Bila kita tarik nafas, kita punya dada akan naik ke atas, lepas tu dia akan mengembang. Okey, diafragma ni kat ni yang saya tunjuk ni dekat bawah ni, dia akan tolak kita punya paru ni naik atas supaya dia boleh kembang. Okey, bila dia kembang, udara dapat masuk dengan. Okey, bila kita hembus nafas, okey, dada kita akan menguncup. Okey, lepas tu diafragma kita pun dia akan jatuh ke bawah. Jadi kita punya paru-paru ni dia akan kecil. Jadi udara tu akan ditolak keluar. Udara dalam paru-paru kita tadi akan ditolak keluar. Sama konsep macam belon. Bila kita tiup belon, belon jadi apa? Kembung. Belon tu jadi besar kan? Udara masuk. Lepas tu bila kita udara keluar, belon tu akan jadi kempis. Okay? Siapa suruh tahan nafas? Elsa dah pergi tahan sampai saya nak pingsan dah ni. Dia tu. Yang kau pergi tahan sampai nak pingsan tu buat apa? Dah lama dah saya suruh lepas nafas. Okay? Okey, itu. Kalau kita tarik nafas, udara akan masuk dengan banyak sebab paru-paru kita mengembang. Kalau kita hembus nafas, paru-paru menguncup dan udara ditolak keluar. Udara apa yang tolak keluar? Karbon dioksida dan wap air. Okey? Faham Okey. Ni tapi awak kena ingat ni, diafragma. Diafragma ni adalah otot dekat bahagian bawah ni yang berfungsi untuk kembangkan paru-paru dan juga menguncupkan paru kita. Okey, berdasarkan pergerakan kita tarik nafas dan hembus nafas. Okey, ni pula. Ni tadi kita buat tarik nafas, ni hembus nafas. Okey, hembus nafas, nampak ni diafragma tadi dia akan mengendur, dia akan mengendur, seterusnya paru-paru akan kembali kepada bentuk asal dan dia akan tolak udara keluar. Udara hembusan ni terdiri daripada karbon dioksida yang banyak, oksigen dan wap air. Okey? Okey. Ini menghembus nafas. Okey, ada apa-apa soalan? Michael berbahagian dalam perlombaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlombaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam paru-parunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Paru dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam paru. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar. Ini menyebabkan dada dan paru mengembang. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke paru. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan. Oksigen diserap oleh badan dari paru. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Dada dan paru kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama,
Udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke paru oleh badan. Okey, tengok soalan tadi, ada beberapa soalan. Sir, you are lagging a little bit. Kalau lagging tu kat sini saya tak pastilah sebab saya punya connection ni rasanya okey saja, tak ada apa pun. Okay. Mungkin awak punya reception tak berapa okey lah tu. Okay, Muiz. Okey, Naima, kaya tu maknanya banyak. Okay. Cikgu, trakea itu apa? Ni trakea. Saluran yang sambungkan hidung ke peparu. Kita panggil trakea. Ni trakea. Okay. Esophagus bukan. Esophagus laluan untuk makanan. Bukan untuk udara. Alia, lag. Siapa lagi yang lag? Saya okey je, saya tengok. Ramai pula yang lag. Saya lag. Agak lag. Tapi tak lag sangat. Tak apalah. Connection dia tak berapa okey. Lag masa video ke apa? Masa video sikit je lag. Internet saya awak jangan ni lah. Internet saya 800 Mbps dah ni. Tak pakai internet, pakai mobile data. Saya bukan tu sebab saya memang banyak kerja online. Okey, tak apa. Kita sambung. Okey kot, saya rasa video tadi dia buat lag sikit. Okey, kita tengok kadar pernafasan pula. Okey, kadar pernafasan. Kalau pakai hotspot, dia akan ada ni juga. Okey, dia akan ada problem. Sebab saya test dekat saya punya tab, okey je. Saya tengok kat situ. Okey, kadar pernafasan. Okey, kita tengok kadar pernafasan. Ini awak belum pernah buat segak lagi kan? Ujian segak belum lagi kan? Masa tahun 3 tak ada ujian segak, awak buat BMI je kan kalau waktu PJ. Okey. So, kalau awak masuk tahun 4 ni nanti akan ada ujian segak. Okey, untuk PJ. Jadi awak akan ada ujian untuk kadar pernafasan. Dia akan suruh awak kira kadar pernafasan awak. Okey. Kat mana kita nak cari kita punya nadi? Siapa tahu? Siapa tahu macam mana kita nak cari kita punya nadi? Macam mana? Satu ni dekat pergelangan tangan ni, cari. Ada tak? Jumpa tak? Cuba awak pegang. Habis. Dekat leher. Dekat sini. Ni. Kalau tak ada, cuba cari sampai jumpa. Saya tak ada. Mati ke saya ni? Ada. Okey. Dekat sini pun ada. Ini macam mana kita nak cari kita punya nadi. Kalau kadar pernafasan, kita ikut pergerakan dada. Okey. Pergerakan dada kita dalam masa 1 minit. Berapa kali dada kita turun dan naik. Susah sikit lah kita nak cari. Selalunya kita akan guna alat-alat yang ada kita boleh guna fitness watch ke, smart watch ke, ataupun alat yang pasang dekat jari masa COVID tu. Siapa ada yang pasang untuk cari denyutan jantung tu? Ramai ada kan? Okay, yang itulah senang. Kalau kat sekolah pun kita akan buat macam tu sebab kita nak tahu kadar pergerakan dada dalam 1 minit. Macam mana kita nak tengok kadar pergerakan dada 1 minit? Bukannya senang. Jadi kita akan buat perkara yang mudah. Okey, kita sambung. Okey, orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Lelaki dan perempuan, dia akan berbeza kadar pernafasan dia. Orang muda, orang tua pun berbeza. Okey. Macam awak punya kadar pernafasan mungkin berbeza dengan abang awak.
Mungkin kadar pernafasan awak berbeza pula dengan mak bapak awak pun berbeza. Ataupun aktiviti awak. Kalau awak biasa boleh berlari, awak pun tahun 4 tak masuk Mental Racer lagi kan? Tak ada lagi Mental Racer. Tahun ni baru ada Rock Run. Okay. Kalau Rock Run, ada orang dia boleh buat larian yang hampir 5 km tu, dia lari je tak berhenti-henti. Okay, tak ada masalah. Ada orang dia lari kejap, dia berhenti jalan. Lepas tu dia lari balik. Ada orang dia jalan je sampai habis. Itu contoh jenis aktiviti dia. Jadi kadar pernafasan dia pun berbeza. Baik, tak dengar Danin. Kalau tak dengar tu dia ada ni lah sebab siapa lagi? Ada yang tak dengar ke suara saya? Tadi okey je. Tu Naima boleh jogging 4 km. Okay. Boleh dah tu. Kalau mungkin berlari, berjalan, aktiviti. Kadang pas aktiviti tu pun akan berbeza. Kalau awak lari pecut 100 meter pun berbeza dengan awak lari jogging. Dia tak sama. Jenis aktiviti tu mempengaruhi kadar pernafasan kita. Mungkin emosi kita pun sama, takut. Kalau awak takut tengok cerita hantu ke, awak takut tinggal seorang-seorang kat rumah ke, pun kadar pernafasan kita akan berbeza. Okay? Kalau kita takut ke kena kejar anjing, kan? Kalau kena kejar anjing, apa jadi kat kita? Lari. Lari. Lepas tu kita buat apa? Kita akan jadi cungap-cungap kan? Sebab kadar pernafasan kita meningkat. Okay? Kalau kita takut sangat, ada orang dia takut, dia tak boleh duduk dalam tempat gelap. Menjerit-jerit. Kadar pernafasan dia masa tu akan meningkat. Cuaca, kalau cuaca sejuk, mungkin ada siapa yang ada penyakit asma? Okay? Ada orang yang dia tak boleh, dia sukar untuk bernafas dalam cuaca yang sejuk. Dalam keadaan cuaca yang terlampau sejuk. Okay? Dia sukar untuk bernafas. Dia pun berbeza. Kalau ada orang, dia okey je. Sejuk ke, tak sejuk ke, dia bernafas macam biasa. Altitude ni siapa tahu? Ketinggian. Ya, betul Muaz. Ketinggian. Tu pasal kalau siapa pernah tengok orang naik Gunung Kinabalu? Ramailah pula tengok. Okay. Saya suka je tengok orang-orang video-video travelog, video-video orang pergi negara lain apa semua kan. Saya suka je pergi. Sebelum saya pergi tu saya akan study dululah. Sebab kalau dia tu saya tengoklah ikut dia punya pengalaman tu boleh jadi panduan pada saya. Contoh dia Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu mungkin ada orang dia tak ada masalah pun nak naik gunung tu. Tapi ada orang dia tidak dibenarkan naik. Mungkin dia ada penyakit asma, mungkin dia ada masalah pernafasan. Sebab bila semakin tinggi kita naik ke tempat yang macam Gunung Kinabalu tu, altitude ketinggian tu dia akan berubah. Bila ketinggian tu berubah, tekanan udara dia akan berubah. Jadi akan menyukarkan orang yang ada masalah pernafasan. Gunung Kinabalu tak teruk sangatlah. Kita boleh je naik macam tu kan, tak payah pakai oksigen tank tu. Kalau naik Gunung Everest, siapa yang pernah tengok tu, memang perlu bawa tangki oksigen tu naik sekali. Okay? Sebab dia berbeza, altitude dia berbeza. Okay? Okay, mengapa kita bernafas dengan lebih cepat semasa bersenam? Okay, ketika berehat, kadar pernafasan kita adalah rendah, iaitu kira-kira 13 kali seminit. Okay? Okay, Amjad pandai je. Lag lagi. Okay. Saya rasa Elsa punya ni lah connection dia problem. Okay. Sebab sekejap saya tengok dekat tab. Okay je. Okay, tak apa.
Kalau tu nanti yang tak tu nanti saya ada sediakan rakaman ni nanti boleh tengok balik lah. Okay, tak ada masalah. Okay, ketika berehat kadar pernafasan kita adalah rendah iaitu kira-kira 13 kali seminit. Itu kita 13 kali seminit kalau kita berehat tak buat apa-apa. Ikan paus berapa? Siapa tahu ikan paus punya kadar pernafasan dia? Ikan paus tinggal kat mana? Laut. Ikan paus dia bernafas guna paru juga ikan paus, okey. Sebab dia mamalia, dia bukan ikan. Jadi bila dia punya kadar rehat tu lagi rendah pada manusia. Okey. Apabila bersenam, kadar pernafasan kita adalah lebih tinggi iaitu kira-kira 30 kali seminit. Tu kalau kita bersenam. Kalau kita bersenam lagi yang lebih intensif, lebih tinggi dia punya kadar keaktifan dia, lagi tinggilah kita punya kadar pernafasan. Sebab apa? Sebab kita memerlukan lebih banyak oksigen ke dalam badan kita. Okey? Okey, mengapa kita perlu aktif dalam sukan? Okey, siapa yang tak aktif asyik duduk rumah main game je? Siapa? Ramai pula tu, Mahan pun sama. Yusof main game, Yusof. Hafiz, Alia. Siapa lagi? Okey, lepas ni jangan tak keluar. Okey. Kalau kat sekolah tu kami sukalah PJ kan. Lepas ni sekolah sehari, lepas tu puasa. Tak ada PJ lah. Okey. Lepas raya nanti baru PJ. Lepas tu nanti kalau ada peluang, okey, ni cuti ada berapa hari lagi ni. Okey, dah pergilah. Yang duduk Cyberjaya tu pergilah Taman Tasik Cyber ke jalan-jalan. Okey, janganlah pergi Taman Tasik Cyber tu main game pula. Pergi duduk dekat tempat permainan tu main game kat situ. Bawa handphone main game. Tak guna juga awak keluar. Okey, jadi jalan lakukanlah aktiviti yang boleh mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung kita ni jadi lebih kuat. Sebab jantung kita ni bukan nak pakai hari ni je. Kita nak pakai seumur hidup kita. Okey, sukan membuatkan jantung mengepam dengan lebih cepat dan paru kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Okey, itu fungsi jantung dan kenapa kita perlu aktif untuk menjaga kita punya anggota-anggota badan ni. Sebabnya kita tak boleh nak ganti pun kalau dah rosak. Okey, ni contoh aktiviti harian yang membantu mengekalkan kesihatan adalah berjoging, berbasikal. Tak nak joging, jalan pun tak apa. Okey, tapi bukan jalan bersia-sia lenggang mak limah macam nak pergi kantin tu. Tak, kita kena jalan laju-laju sikit. Bukan jalan macam nak pergi kantin, pegang air. Okey, situasi yang mempengaruhi pernafasan. Okey, kadar pernafasan berkurang apabila paras oksigen meningkat. Kadar pernafasan meningkat apabila paras oksigen berkurang. Tu Amjad berbual bersikal. Okey, hutan. Tu siapa yang baru balik Jepun? Siapa yang pergi Jepun hari tu dengan GB tu? Ramai juga tu yang pergi. Okey. Kalau dekat Jepun, awak tengok macam mana dia preserve dia punya hutan-hutan tu supaya benda tu kekal untuk sebab ada fungsi dia. Dia nak benda tu kekal secara semula jadi supaya walaupun dia maju dari segi teknologi tapi alam sekitar dia terjaga dengan baik. Dan ni tempat sesak ni, kalau saya memang tak adalah saya nak pergi. Okay? Saya memang takkan beli barang shopping raya masa bulan Ramadan. Tak. Saya shopping sekarang. Okay? Saya shopping masa tak ada orang. Saya tak suka tempat-tempat yang sesak macam ni. Saya takkan pergilah. Sebab susah nak bernafas. Bukan saya ada masalah penyakit pun. Tapi saya tak suka. Saya tak suka tempat sesak. Okay. Dah turun tangan semua. Apa yang angkat tangan tu. Okay. Jadi kalau dekat atas ni, mana yang paling, dua situasi ni, mana yang paling mudah kita nak bernafas? Hutan. Kenapa hutan tu senang untuk bernafas? Sebab Terus orang. Siapa nak jawab? Angkat tangan.
Okay, Amjad. Okay, Amjad, kenapa? Sebab pokok. Okay, Yusof, sebab apa? Kawasan luas. Kawasan luas. Okay, Amjad tadi cakap pokok. Yusof cakap luas. Lagi siapa? Syed? Syed apa ni? Tak nampak nama full. Banyak oksigen. Ya, banyak oksigen. Naimah? Pokok itu bagi oksigen. Ya, pokok itu mengeluarkan oksigen. Okay. Tree produce oksigen. Okay. So, kalau dekat hutan, dia dah lah ada banyak pokok. Pokok ni dia akan keluarkan oksigen melalui proses yang kita akan belajar nanti. Proses fotosintesis. Dekat tempat sesak, kawasan tu dah lah padat. Semua orang dekat situ gunakan oksigen. Kawasan tu mana ada yang produce oksigen dekat dalam ni? Ada. Siapa yang produce oksigen kat sini? Tak ada. So, yang dekat hutan lah paling senang kita nak bernafas sebab ada pokok, kawasannya luas, orangnya tak ramai. Jadi kita tak ada persaingan pun untuk bernafas. Kalau dekat tempat sesak, semua orang kat sini bernafas guna oksigen. Dan dekat sini pun tak ada siapa-siapa yang produce oksigen, tak ada siapa. So, jadi part yang paling sesuai untuk meningkatkan kadar pernafasan kita. Okay, kita tengok video. Lepas ni kuisis. Adakah anda masih ingat bagaimana Michael telah termengah-mengah untuk mendapatkan udara di garisan penamat semasa hari sukan sekolah? Dadanya bergerak naik dengan cepat. Kenapa, Miss? You lag again. Alamak, lag lagi ke? Saya rasa video ni lah. Saya rasa tak payahlah nanti video ni kita tengok nanti. Kemudian nanti saya bagi link. Okay. Saya rasa ada beberapa orang yang punya connection. Dia reception tak berapa bagus lah. Jurulatih sekolah berkata. Amjad kenapa? Cikgu, buluh pun keluarkan oksigen. Ya. Kebanyakan tumbuhan hijau boleh mengeluarkan oksigen. Okay. Okey, kita cubalah video. Siapa yang tak dengar tu tak apa. Nanti tengok rakaman. Kerana dia perlu menarik nafas untuk mendapatkan lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan oleh Michael untuk pernafasan. Dada Michael bergerak lebih perlahan setelah dia berehat untuk seketika. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Kadar pernafasan diambil apabila seseorang berada dalam keadaan rehat. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang termasuk jantina, umur, kesihatan dan jenis aktiviti yang dilakukan. Kadar pernafasan seseorang meningkat apabila seseorang memerlukan tenaga tambahan. Apabila kita bersenam, pernafasan kita adalah lebih cepat dan kadar pernafasan kita lebih tinggi, kira-kira 30 kali seminit. Apabila kita berjalan perlahan-lahan, pernafasan kita adalah lebih perlahan dan kadar pernafasan adalah lebih rendah, kira-kira 15 kali seminit. Semasa bersenam, badan kita memerlukan udara yang banyak. Oleh itu, lebih banyak udara disedut ke dalam peparu. Ini meningkatkan banyak tenaga dihasilkan. Sukan adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung menjadi lebih kuat. Sukan membuatkan jantung kita mengepam dengan lebih cepat dan peparu kita berfungsi dengan lebih baik. Contoh aktiviti harian yang membantu mengekalkan kesihatan yang baik adalah berjoging dan berbasikal. Okey, saya rasa video ni lah dia jadi lag. Tak apa. Okey, kita stop dulu. Saya tersekat-sekat sampai tak dengar pun. Tak apa, nanti tengok dekat rakaman. Okey, jap. Nanti ada soalan. Buluh tu apa? Bambu, buluh. Kalau pink macam cherry blossom, ya ada. Sama juga. Dia akan
menghasilkan oksigen juga. Dia selagi pokok tu menghasilkan proses fotosintesis, dia akan keluarkan oksigen. Okey, kita pergi ke quizzes. Jadi berapa lagi masa? 10 minit lebih kurang. Okey, cepat join. Takut tak sempat. Tu link saya dah share. Cactus ada, semua ada. Tapi bukan semua pokok lah. Kalau pokok tu macam macam cendawan, dia tak adalah. Okey, dia tak adalah menghasilkan fotosintesis kita oksigen. Pokok parasite pun sama, dia tak keluarkan oksigen juga. Okey. Okey, 22 cepat. Ada lagi beberapa orang tak masuk. Kan tak cukup masa kan. Soalan 20 ni. Okey, saya start dulu. Yang lambat masuk kena masuk juga.